Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga nak ucapkan terima kasih kepada yang telah mendoakan untuk akak. Akak kembali mendoakan korang semua agar sentiasa sihat dan dilancarkan segala urusan dan dilimpah ruahkan rezeki ke atas korang semua sekali. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak nak kongsikan satu kisah yang juga dikongsikan oleh salah seorang subscriber, di mana kisah kali ini berkisarkan tentang kejadian seram yang berlaku semasa musim banjir. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune dengan akak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kejadian seram yang dialami pada kali ini berlaku di negeri Kedah pada tahun 2011, di mana dalam sebuah kampung tinggal sepasang suami isteri yang dikenali sebagai Pak Soot dan Mak Lijah. Pak Soot dan Mak Lijah ni memiliki seorang anak lelaki yang bernama Epul. Semua nama-nama yang akak sebut bukan nama sebenar. Jadi, masa bulan September 2011, kampung Pak Soot ni dinaiki air. Maklumlah masa tu kan musim tengkujuh. Hujan turun dengan sangat lebat dan sangat lebat. Malah banjir berlaku di kampung tersebut. Bukan kampung tu je lah, seluruh Malaysia masa tu boleh dikatakan mengalami banjir. Jadi untuk kampung tu, kejadian banjir kali ni luar biasa, agak ekstrim. Jadi Pak Soot ni dia kebiasaannya setiap kali banjir, satu kelebihan dia, akak kata kelebihan sebab apa tahu? Sebab Pak Soot ni dia degil. Dia tak nak berpindah ke pusat pemindahan banjir. Sebab apa tahu? Sebab rumah Pak Soot ni rumah papan yang tinggi. Maklumlah, pada era tahun 2011 tu, kebanyakan rumah memang dah macam cendawan tumbuh tau, rumah-rumah batu. Tapi Pak Soot ni dia agak bijak dari yang lain, di mana Pak Soot membina rumah papan yang bukan sekadar papan tapi tinggi. Sebab kalau berlaku banjir, dia boleh angkat barang-barang elektrik dia daripada bawah tu naik ke atas bahagian dapur kan, naik ke atas apa semua, ada tempat yang selamat. Dan Pak Soot ni memang dia tak sukalah nak berpindah ke tempat-tempat pemindahan ni, tambah-tambah musim banjir ke apa, dia tak suka. So dia memang selalunya takkan berpindah. Jadi pada suatu hari masa kejadian ni, Pak Soot macam biasalah, bila didatangi oleh penduduk kampung ke, orang-orang yang datang bantuan ke, datang tanya Pak Soot, Pak Soot, mailah pindah Pak Soot, bahaya tu duduk macam tu, ayak duduk naik tinggi dah, duduk situ. Apa lagi Pak Soot? Mai pi kemas barang lah, kita pergi pindah. Macam tu. Pak Soot kebiasaannya dia memang suka menggulung daun tembakau, maknanya rokok. Daun tembakau tu digulung-gulung sambil hisap, duduk dekat beranda bahagian depan rumah dia tu, sebab rumah dia memang sangat tinggi. Sambil-sambil merokok, sambil-sambil dia cakap, tak apa, korang beransur dulu. Pak Soot nak stay sini. Lagipun, rumah aku ni selamat. Aku yakin rumah aku ni selamat. Dah biasa dah dengan banjir macam ni, memang aku tak akan pindah.
ke tempat pemindahan. Dengan rasa bukanlah bangga, Pak Soot ni korang sebenarnya baik orangnya. Dia agak melucukan orangnya, tapi itulah dia macam lurus-lurus macam tu kan. Dia cakap direct je macam tu. Jadi bila seorang, dua orang, tiga orang memang dah biasa dengan sikap Pak Soot ni, dengan cara Pak Soot ni, jadi mereka pun macam nak memaksa tu memang tak adalah. Jadi Pak Soot stay dekat rumah tu. Masa Pak Soot stay kat rumah tu lebih kurang siang hari lagi. Masa tu air naik dengan sangat, orang kata sangat perlahan lagi pada masa tu. Maksudnya penduduk kampung masih lagi berkesempatan untuk memindahkan barang macam kereta, motosikal apa semua ke tempat yang lebih tinggi dan lebih selamat. Sehinggalah pada petangnya air tu naik agak orang kata mendadak tau. Bila air naik mendadak, Pak Soot didatangi lagi dengan orang-orang berdekatan untuk ajak Pak Soot ni pergi ke pusat pemindahan. Tapi Pak Soot tetap juga berdegil. Dia tak nak juga pergi, dia stay juga. Sampailah pada malam hari pertama okey lagi, sebab hujan ni dia bukannya hujan yang tak berhenti. Dia ada masa dia berhenti, ada masa air tu dia akan turut kejap, lepas tu dia akan naik balik bila hujan balik. Tambahan pula bila ada limpahan daripada sungai-sungai yang berdekatan, jadi hujan ke tak hujan ke, air tu akan naik paras, naik tinggi, tapi tak mencecah pada lantai rumah Pak Soot tau. Sebab tu Pak Soot dia rasa yakin untuk stay dekat rumah dia. Sehinggalah pagi esoknya Pak Soot macam biasalah sarapan pagi. Lepas sarapan pagi, gulung rokok daun dia tu, tengok keliling rumah dia apa yang dah berlaku selepas semalaman berada dalam banjir. Jadi masa tengah-tengah gulung rokok tu, dia tengoklah di hadapan rumah Pak Soot ni, seberang jalan dia ada surau. Masa tu Pak Soot tengok bumbung surau tu dah ditenggelami air. Korang boleh bayangkan tak macam mana situasi banjir masa tu? Maksudnya memang dah kritikal. Tapi Pak Soot ni memang dia degil, dia tetap tak nak pindah. Maklumlah, masa tu kan air masih belum mencecah pada lantai rumah dia. Malah ada lagi dua anak tangga. Maksudnya dua anak tangga ke bawah tu memang dia boleh nampak lagi bawah rumah dia, lantai bawah rumah dia kan. Jadi Pak Soot macam biasa, dia menghabiskan masa dia, rutin dia ketika banjir, duduk dalam rumah tu sembang-sembang dengan isteri dia, Mak Lijah. Lepas tu dia tengok keliling-keliling, dia tengoklah bot duk lalu lalang apa semua, bantuan orang pun semua. Tapi itulah Pak Soot, nama pun Pak Soot kan. Lepas tu bila menjelang kepada maghrib, macam biasa, selepas Pak Soot dah selesai menunaikan solat maghrib bersama dengan Mak Lijah ni, Pak Soot dia makan malam. Orang panggil sarapan malam, sorry. Pak Soot makan malam bersama Mak Lijah dan anak dia Epul. Selesai makan malam, Pak Soot macam biasalah nak gulung rokok daun dia tu. Di tengah duduk, dia ada satu tiang tau, dekat kawasan, maknanya rumah dia tu dia ada satu tiang. Dia menyandar dekat tiang tu, dia nak isap rokok daun. Masa sedang-sedang nak isap rokok daun tu, tiba-tiba rumah dia tu digegarkan oleh sesuatu. Maksudnya bukanlah ada sesuatu menggegarkan rumah dia, tak. Tapi tiang bawah rumah Pak Soot ni macam dihentam sesuatu. Bila musim banjir, kita fahamlah kan, ada peti ais hanyut, ada apa benda-benda yang macam kayu-kayu besar ke, hanyut ke, mungkin salah satu daripada akak sebut tu dah melanggar tiang bawah rumah Pak Soot. Jadi masa tu Mak Lijah Epul Pak Soot terkejut. Bila terkejut, Mak Lijah pun dia cakap lah pada Pak Soot. Dia kata, Bang, cuba pergi ambil torchlight tu, pergi tengok apa yang duk hantam rumah kita ni. Akak tak pandai cakap Kedah, tapi lagu tu lah orang cakap Kedah kan. Lepas tu Pak Soot cakap, Hampilah dengan si Epul tu. Apa pula nak kacau abang ni, baru nak isap rokok. lagu tu. Lepas
Lepas tu Mak Lijah ni dia kata apa? Pi lah, takkanlah Jah pula nak pi. Zat, Jah nak ngemas ni sikit ni. Lepas tu Mak Lijah ni dia kelebihan dia satu je. Pak Soat dia kalah tau. Kalah dengan kelebihan Mak Lijah ni sebab Mak Lijah dia suka membebel. Jadi tak nak dengar membebel. Pak Soat pun pergi ambil torchlight tu, dia pun pergi lah nak suluh dekat objek yang melanggar rumah dia tu. Masa dia nak turun daripada anak tangga, kan Kak cakap tadi adalah lagi 2 anak tangga. So masa dia nak turun daripada anak tangga dia tu, dia nak pi, orang kata turunkan badan dia lah kan, nak pintai apalah duk langgar rumah dia tu. Dia pi suluh kat situ, dia pi tengok ada benda biru korang. Benda biru panjang, apa benda lah tu masa tu. Pak Soat ada pikir apa benda tu. Dia tengok duk suluh, makin lama dia suluh makin tepat pada benda yang langgar rumah dia tu. Pak Soat pun tak payah, dia terus naik ke atas, dia terus lari pi tuju dekat Mak Lijah. Masa Pak Soat pi tuju dekat Mak Lijah tu, dia tak perasan dah sebab keadaan dia akak lupa lagi nak bagi tahu. Sebenarnya petang tu elektrik dah terputus, jadi rumah Pak Soat ni dah bergelap pun. Yang ada cuma bantuan daripada cahaya lilin dengan torchlight tu lah. Jadi dengan torchlight dia tengok keadaan rumah dah gelap kan. Jadi Pak Soat dah terlanggar bendul rumah. Tersadung Pak Soat kat situ. Dalam tersadung, dia tetap gagahkan diri, bangun, dia pergi juga dekat Mak Lijah. Dia habaq kat Mak Lijah. Lijah, hang cuba pergi tengok apa ada kat bawah. Hang pergi tengok Zat apa ada kat bawah. Jadi Mak Lijah ni pun cakap, Mak Lijah, susah betul nak sebut Mak Lijah ni, dia pun cakap lah, Abang tengok apa? Awak duk kalut sangat, duk main terekam kok ni, duk berlari kok ni. Abang tengok apa? Cerita buat main, tengok apa? Jadi Pak Soat ni, Hang pergi tengok sendiri. Nak cerita, hang pergi tengok sendiri. ni nak start membebiak ni. Membebiak. Ni nak start membebel ni. Cerita buat main kan senang. Tak payah duk habaq pi tengok, duk pi tengok apa? Cerita je di sini. Abang lah, apa yang abang duk nampak tadi? Awak duk lupa macam dikejar hantu. Jadi Pak Soat kata, nak sebut tak reti. Masa tu memang Pak Soat tak reti nak sebut. Memang Pak Soat tak terbayang nak sebut apa Lepas tu Pak Soat suruh lah Mak Lijah pergi tengok juga. Hang pergi tengok sendiri. Mak Lijah geran, dia pun ambil torchlight dengan Bak mai lah torchlight ni, aku pi tengok sendiri lah. dia pergi pelan-pelan dalam keadaan orang kata berani lah kan. Tak fikir apalah. Dia pergi suluh. Dia nonggek. Sama lah macam Pak Soat tadi, menonggek tengok. Dia suluh. Masa tu Epu dah ada kat tepi dia tau, dekat anak tangga tu. Epu dah habaq. Mak, apa tu mak? Panjang mak. Mak, hantu. Kata dia Epu. Hantu ke benda yang hapak sekali. Kena sekali dekat Epu ni. Hantu ke benda yang main sini. Duk diam sini. Lepas tu Mak Lijah tak puas hati, duk tengok juga sama juga benda biru. Lepas Mak Lijah tu dapat tengok apa benda yang tersangkut kat tiang bawah rumah dia, Mak Lijah pun terus ni atas. Allahu Akbar. Bang. Baru dia tahu. Allahu Akbar. Bang, panjang dia punya bang tu. Lepas tu dia pergi dekat Pak Soat. Dia habaq kat Pak Soat. Bang, apa tersangkut kat bawah rumah kita ni? Apa benda tu bang? Lah hang tengok, hang takkan tak tahu benda. Apa benda? Aku nak sebut pun aku tak tahu. Kata dengan Pak Soat. Bang, itu tempat mandi jenazah. Sudah. Pasal apa pas tempat mandi jenazah boleh hanyut sampai rumah kita ni? Lepas tu Pak Soat kata, Aku tengok pun seram. Aku duk tenang tengok seram. Hang tak seram muka Lijah. Mau tak serang tak tengok ni lutut ni Lijah ni memang dah ketak-ketak macam tu. rupa-rupanya laki bini ni memang penakut. Tapi itulah tak mau pindah pergi pusat pemindahan. Tengok apa lagi jadi pada malam tu. Jadi, dek kerana terlalu takut, Mak Lijah ni dia minta pada Pak Soat supaya tolak benda tu, tempat mandi jenazah tu pergi jauh-jauh. Jadi dia habaq kepada Pak Soat. Bang, oi, dengar lah ni bang. Pi lah tolak benda Allah tu bang. Pi duk jauh-jauh sikit bang. Seram lah duk tengok seriau tangan ni. Pi lah bang. Abang kan lelaki. Pi lah tolak Sat. Jadi Pak Soat dia tak tahu nak bagi alasan apa tau dekat Mak Lijah ni. Kan kalau kau habaq aku ni penakut kan, nampak sangat kejantanan aku penakut. So masa tu Pak Soat dia habaq macam ni je. Bukan abang tak mau pergi tolak
benalah tu pergi jauh-jauh. Tapi benda tu kan surau punya. Biar pergilah duduk situ. Nanti esok cerah tanah esok, abang tolak pergi pelan-pelan ke surau balik semula. Kalau abang tolak lah ni, satgi air duduk bawah hanyut mana kita tak tahu, pergi sungai mana kita tak tahu. Biar pergilah no. Abang, Lijah cakap betul ni. Bang, pergilah tolak abang. Duk fikir pergi sungai sana lah sini lah. Yang Lijah duk epul duk nangis ni abang. Pergilah Sat. Dalam duk pisat-pisat. Hang ni Lijah tak faham kau. Keadaan gelap-gelemat elektrik duk tak ada. Hang nak suruh aku turun pergi tolak, mengharung air tolak. Tak kebahaya tu. Lagi satu, buatnya ada ulas sawah melengkak kau. Tak pasal aku kena beli. Tak mau yang aku pergi. Kalau hang nak pergi, esok kita pergi sama-sama. Hang dah tak payah dah buat kalut lagu ni lah. Biar pergi lah duduk situ. Sebenarnya Pak Soot ni dia memang dah takut. Pasal apa? Tadi pun dia duk lari kan sampai terlanggar benda tu. Pasal dia memang tengok tempat mandi jenazah tu pun dia dah rasa seram korang. Jadi Mak Lijah ni dengan Pak Soot ni dalam keadaan ketakutan lah, senang cakap, duduk antara satu sama lain. Baru tempat untuk mandi jenazah, diorang kata apa, bekeh mandi jenazah, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu sempat lagi dia pergi tarik tau kat kawasan rumah dia Papan kan, dia ada pelapik. Lepas tu Mak Lijah ni dia nak tengok juga bagi puas hati benda tu. Dalam-dalam dia duduk kembang kecut takut, dia nak tengok lagi. Dia pergi tarik pada pelapik rumah dia tu, dia pergi suluh lagi pada celah-celah papan dia rongak-rongak sikit kan. Dia pergi tengok, memang betul jelas memang tempat mandikan jenazah tu tersangkut betul-betul bawah tempat depa ni duduk tau. Jadi Pak Soot kata Tutup lah. Duk buka buat apa lagi? Tutup lah. Satgi hang tengok lagi. Satgi hang ketak lagi. Hang tengok hang ketak lagi. jadi sekarang ni siapa yang kuat membebe sekarang ni? Tak tahu dah. Lepas tu Mak Lijah punya geram. Ni lah. Saya dah habaq kat abang kan. Saya kata kita pergi pindah ikut depa tu pergi pusat pemilihan. Pergi ke pusat rawatan. Alamak. Kita duk pergi ke pusat pemindahan banjir. Tapi abang tak mau. Degil tak mau. 2 kali orang duk mai ajak abang tak mau. Kalau kita pergi ke pusat pemulihan, kalau kita pergi ke pusat pemindahan, kat situ makan pun ada, kesihatan pun ada. Abang ni kan kalau saya tak boleh tiap sekali, 2 kali, 3 kali memang tak masuk dalam kepala kan pun sekarang ni. Esok saya tak kira. Kalau orang mai nak ambil saya tak kira. Abang nak marah ke, nak larang ke, saya memang nak bawa Epu ni pergi juga ikut depa. Abang duduklah sini seorang-seorang. Membebe lah Mak Lijah masa tu panjang lebar. Masa Mak Lijah membebe panjang lebar tu, tiba-tiba depa ada dengar bunyi sesuatu dekat bawah rumah dia. Tadi depa duk suluh bawah tu. Depa nampak tempat mandi jenazah je. Tapi kali ni depa dengar bunyi macam ni tau. Dia tulis macam ni. Dia tulis lagu tu. Kok buatlah bunyi lagu tu. Lebih kurang lah kan. Lepas dia dengar bunyi lagu tu, Mak Lijah ni cakap dekat Pak Soot, Bang, cuba dengar. Han dengar betul-betul. Bang, Lijah dia dengar benar ni bang. Lah, hanya hang seorang ke dengar? Abang pun duk dengar kata bunyi apa tu bunyi apa dalam-dalam duk bunyi apa kan. Keinginan untuk ambil tahu tu tetap juga ada pada suami isteri ni. Jadi suami isteri ni pun menyuluh balik kat bawah. Pasal apa? Pasal dia dengar bunyi tu daripada bawah tempat yang dia duduk tu. Jadi dah ada ruang kan. Maksudnya pelapik tu dah tarik semua lalang, dia pergi suluh lah. So Mak Lijah dengan Pak Soot duk nyuluh bawah tu, alangkah terkejutnya dia nampak ada 2 biji mata dekat celah papan tu tau. 2 biji mata berwarna merah duk perhati, cuba nak perhati ke atas. Masa tu terlepas torchlight tu. Siapa pegang akak pun dah lupa. Terlepas torchlight tu daripada tangan. Lepas tu mulalah Mak Lijah ni duk pegang paha Pak Soot ni. Lepas tu Epu menangis. Dia menangis esok masa tu. Epu lah kat rasa situasi dia masa ni kanak-kanak lagi kot. Pasal tak dinyatakan pula umur Epu ni kan. Tapi rasanya masih kanak-kanak. Epu masa tu dia menangis tau. Bila dia menangis, Mak Lijah cuba untuk tenangkan Epu ni, peluk Epu. Masa tu jugalah Pak Soot ni dandan nak peluk Mak Lijah.
Pak Soot ni penakut. Bukan berani mana pun. Tapi itulah bila sembang, dia lah terror, tahu tak? Lepas tu, dia mendiamkan diri tau. Mendiamkan diri, duduk bertiga macam tu. Dah ketak-ketak dah ni. Lepas tu bunyi tu makin lama, makin kuat. Yalah, bila keadaan malam yang sunyi sepi, ditambah pula penduduk kampung memang dah tak ada kat situ. Memang sunyi, memang jelas lah. Bunyi tu memang bunyi yang menyeramkan. Ditambah pula dengan bunyi lantai yang dicakar-cakar. Masa dia tengok, dia cuba tengok. Yelah, kita kalau dah berada situasi macam tu nak Tok tu nak tahu juga kan. Lepas tu Pak Soot nampak tahu masa tu lembaga, memang jelas lembaga perempuan, berambut panjang, berpakaian putih, memang menggerbang, menggelebih pakaian putih dia macam tu. Lepas tu muka makhluk tu, maksud lembaga tu, dia bersisik yang agak kasar, yang nampak macam pelentung-pelentung, demam pelentung-pelentung. Macam tu lah gambaran dia. Lepas tu tangan dia ada kuku panjang, kuku yang memang tajam. Lepas tu tangan dia pun macam bersisik-sisik, macam bersisik, nampak macam pelentung-pelentung tu, demam campur tu kan, pelentung tu kan. Memang menggelikan masa tu, menakutkan pun ya masa tu kan. Lepas tu Pak Soot nampak lembaga tu kan, kat situ dia ada tiang tau. Dia tersangkut pada tiang rumah tu. So dekat situ memang ada tiang lah. Jadi lembaga tu memang duduk betul-betul atas tempat mandi jenazah tu. Jadi lembaga tu dia macam cuba nak naik ke atas. Macam tu lah kan. Jadi dia memeluk kepada tiang rumah. Tiang dia besar jugalah, anggaran dia macam tu kan. Lepas tu dia macam pegang, memeluk, pegang memang saja nak naik ke atas. Tangan dia duduk mencapai-capai pada papan rumah tu. Jadi keadaan menjadi semakin cemas dan Pak Soot dengan Mak Lijah ni semakin berpelukan antara satu sama lain. Lepas tu mereka ada mendengar lagi sesuatu yang menyeramkan. Bunyi seperti kain yang dicarik-carik. Apa yang ditulis kat situ? Macam kain orang nak kata kafankan jenazah, dia nak carik-carikkan kain tu. Bunyi dia macam tu, perap. Akak tak sure macam mana bunyi kain srek, perap. Korang boleh imaginekan sendiri. Lepas tu bila dah dengar bunyi tu clear tau, jadinya Pak Soot ni bismillahirrahmanirrahim, bacalah apa yang terlintas dalam fikiran dia masa tu. Tapi Pak Soot baca perlahan sahaja. Jadi masa tu juga Mak Lijah ni dia cakap dekat Pak Soot, dia membebel juga lagi. Dia kata, kalaulah kita pi kat tempat pemindahan, benda lagu ni takkan duk jadilah bang. Kata ni semua pasal abang lah ni. Degil macam ni lah. Sebab abang tu duk degil sangat. Abang pi tolak lah tempat mandi jenazah tu. Abang pi tolak sekarang. Saya tak mau tengok benda tu. Tak mau dah tengok, kata seriau. Hang ni cakap ikut sedap mulut no. Hang ingat hang seorang ke yang penakut? Hang ingat abang ni berani sangat ke hang suruh pergi tolak benda Allah tu yang memang dah diduduki benda tu? Hang tahu tak apa yang kita nampak tu? jadi Mak Lijah pun cakap, Abang tahu apa dia? Apa yang kita dah nampak tu? tapi tak ada lah mereka ni nak bising sangat dalam rumah. Tak ada. Duk berkelahi pun lagu tu lah. Mereka memang romantik, mereka memang cara macam tu. Lepas tu Pak Soot pun cakap pada Mak Lijah, Kalau hang nak tahu tu lah hantu air. Tu lah hantu ayak kalau hang nak tahu. Hantu ayak lagu tu lah orang nak cerita. Lepas tu macam mana hantu ayak ni boleh sampai sini? Setahu saya, kampung kita ni mana pernah duk mai hantu ko, duk dengar hantu-hantu ko. Hang ni dah nama pun banjir. Abang pun tak tahulah. Mungkinlah dia mai ikut pada arus air ko. Tak tahulah macam mana, abang pun tak tahulah. Kau dia mari memang saja nak takutkan abang supaya lepas-lepas ni tak ada lah duduk lagi kat sini. Kok jadi macam-macam kau, ketegak sangat, degil sangat. Kata Hang memang saja nak cepat melawak apa semua lah. macam tu. Lepas tu dalam keadaan, iyalah Pak Soot ni dengan Mak Lijah ni, favourite Mak Lijah membebel, favourite Pak Soot ni dia suka berbalas pantun, berbalas membebel tau. Jadi benda tu walaupun keadaan cemas macam tu, dia stay macam ada situasi yang masih orang kata cemas, dalam keadaan masih nak berbalas pantun macam tu. Jadi sementara tu Apple ni dia tertidur sambil-sambil Pak Soot dengan Mak Lijah ni duk bersembang. Epo dah tertidur. Bila tertidur, dia berdengkur. Sempat lagi korang berdengkur.
bunyi dengkur dia. Masa dia berdengkur, Mak Lijah cakap kat Pak Saad, Bang, cuang dengar. Lo bunyi apa pula? Cuba dengar. Bunyi ni macam dekat betul dengan kita. Sudah. Contoh lembaga tu memang duduk dekat kita dah ni. Mak Lijah tak perasan pun anak dia memang dah berdengkur dekat dia. Lepas tu Pak Saad subuh menyuluh cari bunyi kat mana. Duk suluh-suluh rupanya anak sendiri. Ada aku hempuk dengan apa nama torchlight ni. Dalam keadaan macam ni sempat lagi dia nak berdengkur noh. Kata dia betul-betul memang bangunlah Epul macam tu kan, dia kejutkan Epul. Tak payah duk kejut anak. Sat lagi anak tu riau. Nengok ke lembaga tu. Cuba abang pergi suluh lembaga tu. Senyap daripada tadi. Saya tak dengar apa pun daripada tadi. Cuba abang pergi suluh. Hang letak dulu Epul tu kat bawah. Kan tadi akak cakap tak riba Mak Lijah kan. Hang letak dulu. Kita pergi suluh tengok ke bawah rumah. Ada tak lagi? Berani korang nak pergi suluh keluar rumah tu, nak pergi duduk dekat tangga, nak pergi suluh. Berani lagi tu. Lepas tu memang betul lah Pak Saad dengan Mak Lijah ni dia berjalan perlahan-lahan sebab keadaan dah sunyi. Dah macam dah tak ada apa kan. Masa dia suluh dekat papan tu memang dah tak ada apa. Jadi dia pergi jalan pelan-pelan dengan harapan dia nak pergi tengok lah dekat bawah rumah dia tu ada lagi tak lembaga tu. Masa dia elok suluh je tengok, sekali suluh je memang jelas dia nampak. Kali ni memang dia nampak perempuan, maksudnya lembaga perempuan ni duduk mencangkung atas tempat mandikan jenazah tu, mencangkung macam tu memandang ke arah dia. Yang cantiknya dia duduk tu dalam keadaan tangan dia memegang macam orang kata nak lompat katak pun ada, latihan lompat katak kan, duduk macam tu menengok pada Mak Lijah dengan Pak Saad ni. Dia memerhati betul. Masa tu Pak Saad dah tak cakap apa dah tak fikir panjang. Allahu Akbar. Keluar daripada mulut Pak Saad ni. Masa ni kuat sangat dilaungkan. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Masa laungan Allahu Akbar disebut berkali-kali, lembaga tersebut terkejut. Bila dia terkejut, dia pun terjun masuk ke dalam air semula. Masa masuk dalam air tu memang jelas nampak berkocak lah kan, berkocak-kocak air tu, memang nampak beralun apa semua. Lepas tu Mak Lijah dengan Pak Saad cepat-cepat naik ke atas. Lepas tu bacakan apa yang terlintas dalam fikiran dia. Kali ni Mak Lijah dengan Pak Saad sama-sama membaca dengan jelas, masing-masing membaca dengan jelas. Sambil tu dia, Mak Lijah ni memeluk anak dia tau. Epul ni dia peluk Epul ni. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Sejujurnya Kak cakap, dalam situasi macam ni, berbaliklah kepada Allah, berdoalah pada Allah. InsyaAllah bantuan tu akan datang. InsyaAllah. Masa dalam keadaan cemas macam tu korang, berbunyi satu bot yang datang dari arah entah mana-mana, memang tak tahu dari mana datang, bukan menuju ke rumah Pak Saad tau, tapi bot tu dia macam melalui kawasan tu. Masa tu Pak Saad dah tak fikir panjang dah, tak rasa macam nak stay dah kat rumah tu. Pak Saad bergegas ke pintu dia dengan torchlight dia. Lepas tu minta tolong kami dekat sini, tolong kami. Berkali-kali sampai nak terkeluar, nak tekak dia. Tolong, duk minta tolong. Lepas tu ada respon tau, bila ada lampu daripada bot tu menyuluh ke arah rumah Pak Saad. Jadi masa lampu tu menyuluh ke arah rumah Pak Saad perasan lembaga yang dia nampak tadi memang ada berenang-renang dekat kawasan tu. Tapi Pak Saad tak kira dah. Lepas tu Pak Saad kata tolong, lagi kuat lah dia minta tolong. Lagi dia nampak benda tu, lagi kuat dia minta tolong. Lepas tu bot tu datang. Bila bot tu datang, bot tu tanya, ada orang lagi dekat sini. Maksudnya pegawai bomba sebenarnya yang datang tu, dia terkejut sebab masih ada penghuni yang tak berpindah. Jadi dia minta supaya Pak Saad dengan isteri dia, mana seluruh ahli keluarga kat situ lah selagi ada, naik bot dia nak bawa, dia nak selamatkan. Sebab untuk pengetahuan korang, pada malam tu sebenarnya paras air dah mencecah lantai, tapi disebabkan Pak Saad merasa cemas dan Pak Saad dalam keadaan yang kelang kabut macam tu, Pak Saad tak perasan sebenarnya air dah mencecah lantai rumah dia tau. Bayangkanlah betapa keadaan tu menyeramkan dia, sampai dia tak fikir tentang air yang naik tahap mana tau. Jadi alhamdulillah Pak Saad, Mak Lijah dengan Epul dibawa ke pusat
pemindahan yang lebih selamat. Maksudnya lah bersama dengan orang kampung yang lain. Masa perjalanan daripada rumah Pak Soot ni, jadi pegawai Bombo tu cakap, kenapa Pak Cik masih belum lagi berpindah? Jadi Mak Lijah pun dia menyampuk cakap, itulah duk habak dah banyak kali suruh pindah, tak mau dia dengan makcik-makcik sekali tak pindah. Tak apa makcik, sekarang ni keadaan dah selamat alhamdulillah. Saya cuma nak bagi tahu, masa saya meronda kawasan ni, kami ni dah menemui beberapa ekor buaya. Sebenarnya penduduk kawasan ni memang disuruh berpindah, bukannya sebab kami tak nak benarkan tinggal dekat rumah. Tak kira lah rumah tu selamat atau tak. Yang penting sekarang ni keselamatan dari segi binatang yang macam buaya, ular sawa, dari segi bantuan sebab elektrik dah tak ada apa semua. Jadi sebaiknya kalau makcik dengan pakcik ni berpindah untuk lebih selamat dan memudahkan urusan untuk kami semua jalankan macam tu. Jadi selepas tu Pak Soat dia tunduk dalam keadaan muka memang merah padam. Memang dia malulah pada kali ni. Bila bawa ke pusat pemindahan, kebetulan dia jumpa dengan imam surau tu. Jadi Pak Soat ni berceritalah pada imam tu dengan apa yang dijumpa tempat mandi jenazah. Sebenarnya Tok Imam ni dah kenal sangat dengan perangai Pak Soat. Bila Pak Soat memang dah sampai ke pusat pemindahan tu, jadi Tok Imam ni pun tersenyum je bila Pak Soat duk bercerita pasal tempat mandikan jenazah tu. Pasal apa? Kalau benda tu tak tersangkut lagi kat rumah hang, mesti confirm hang memang tak mau pindah. Ada cerita lain lagi, tapi saya tak mau cerita kat Tok Imam. Nantilah settle semua baru saya cerita pasal dia jumpa dengan lembaga tu lah. Jadi pengalaman tu menjadi pengalaman yang sangat memberi orang kata toladan kepada Pak Soat. Pasal apa? Orang lain boleh pindah dalam keadaan yang bawa kelengkapan, tapi Pak Soat ni selai sepinggang je dengan ahli keluarga dia pergi ke pusat pemindahan. Jadi perkara yang macam tu betul-betul mengajar Pak Soat agar kita ni degil boleh, tapi biar bertempat. Jangan degil kita tu sampai menyusahkan diri kita, membahayakan diri kita dan orang lain. Setakat ni aja cerita yang akak terima untuk kali ni. Akak minta maaf kalau ada kekilafan. Apa yang baik korang ambil jadikan tauladan, apa yang buruk korang jadikan sempadan. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa share cerita. Bye. Assalamualaikum.